Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita pada pagi ini dalam siri Quran tafsir ringkas, tafsir Quran secara ringkas, mengikut helaian-helaian muka surat daripada Al-Quran. Alhamdulillah, kita daripada dataran Masjid SWAS, Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Pada pagi ini kita akan cuba untuk melihat bersama-sama. Saya cuba untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua yang ada, yang sedang menonton, yang sedang melihat, yang sedang bersama-sama pada pagi ini. InsyaAllah pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat 463. InsyaAllah 463. Sesiapa yang mempunyai kesempatan ke lapangan, boleh buka mushaf kita pada pagi ini. Kita akan baca pada pagi ini muka surat 463 daripada surah Az-Zumar ayat 41 sehingga ayat 47, insya-Allah. Hari ini adalah 15 Oktober insya-Allah 27 hari bulan Safar tahun 2020, tahun 1442. Insya-Allah muka surat 463. Kita akan baca insya-Allah hari ini daripada ayat 41 sehingga ayat 47 surah Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Sadaqallahul azim. Kita baca sikit ayat pada pagi ini dan kemudian seterusnya insya-Allah kita akan melihat ayat demi ayat sehinggalah kita akan menghabiskan ayat 47 surah Az-Zumar pada pagi ini. Insya-Allah, apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan? Insya-Allah sedikit demi sedikit kita akan cuba masuk dengan lebih detail tentang harfu jarrin dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat pada hari ini saya akan cuba huraikan sedikit tentang yang dikatakan harfu jarrin. Harfu jarrin ni ialah satu perkataan, satu huruf yang ada di dalam Al-Quran yang digunakan dalam bahasa Arab, yang mana ia mempunyai pengertiannya yang sangat-sangat mendalam. Kerana kadang-kadang kerana satu harfu jarrin dia akan mengubah makna ayat tu. Mengubah bukan kadang-kadang dari segi makna saja, tapi kadang-kadang dari segi perasaan, daripada rasa orang yang membaca tu, oh dia boleh faham ini artinya begini, ini artinya begini. Kenapa? Kerana satu harfu jarrin saja. Harfu jarrin ada 9. InsyaAllah tuan-tuan semua, siapa-siapa yang nak ni boleh cuba buka insya-Allah dalam pembelajaran bahasa Arab lah. Tapi hari ini kita bukan nak belajar bahasa Arab, tapi kita nak lihat sedikit sahaja daripada bagaimana kefahaman atau perbezaan kefahaman yang boleh diperolehi daripada perubahan harfu jarrin yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan inna anzalna alaika. Inna, sesungguhnya kami. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dalam muka surat ini dengan inna, sesungguhnya kami. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang dia menggunakan inni ataupun innani. Innani ana. Kadang-kadang inni. Jadi kadang-kadang tapi gunakan inna kami. Jadi adalah selalu ini pertanyaan FAQ kan. Pertanyaan biasa yang orang tanya, iaitu apa kan? Apakah beza di antara kami? Kenapa kadang-kadang Allah Ta'ala menggunakan perkataan kami, kadang-kadang menggunakan perkataan aku? Memang kedua-duanya dalam Quran. Jadi ulama-ulama telah membuat pemerhatian apa yang ada dalam Quran ni, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang memperkatakan tentang at-tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan menggunakan perkataan innani, aku, sesungguhnya aku. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala berceritakan tentang satu perkara yang umum, satu perkara yang berkaitan dengan arahan, dengan kekuasaan dan sebagainya, maka dia akan gunakan perkataan inna, sesungguhnya kami. Kenapa? Kerana ulama tafsir mengatakan, seperti Syekh Sya'rawi, dia mengatakan bahawa dia kata kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kekuasaannya, dan bersama-sama dengannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah banyak kan malaikat-malaikat. Jadi kekuasaannya sangat besar dan dia mempunyai tentera-tenteranya. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan tentera itu, tapi Allah Taala nak menunjukkan seolah-olah menggambarkan kepada kita bahawa
Allah Subhanahu Taala itu sangat perkasa. Nak gambarkan kepada orang yang tidak terima Islam ni, Allah Taala ni maha perkasa. Sebab itulah dia inna. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Taala sebutkan sini anzalna. Kita dah sebut sebelum daripada ni ada perbezaan di antara perkataan an-nuzulu, turun dalam bahasa Melayunya. Kadang-kadang Allah Taala kata anzala, turun juga. Kadang-kadang Allah Taala menggunakan perkataan tanzil. Jadi ketiga-tiga perkataan ni insya-Allah tuan-tuan, puan-puan semua boleh rujuk kepada tafsir-tafsir kita sebelum daripada ni. InsyaAllah kan, boleh pergi kepada Facebook, boleh pergi kepada YouTube InsyaAllah boleh tengok muka surat yang sebelum ni, kita dah ceritakan tentang perbezaan di antara perkataan-perkataan ni, sebagaimana yang dijelaskan oleh juga Syekh Sya'rawi dalam khawatirnya ataupun dalam tafsirnya. Ada orang bertanya, apa perbezaan Syekh Sya'rawi ni khawatir ataupun tafsir? Sebenarnya Syekh Sya'rawi ni, dia, sebagaimana kita sebut semalam, dia adalah khawatir. Dia adalah khawatir, iaitu lintasan-lintasan apa yang terfikir, apa yang terbayang ketika dia membaca ayat ni, lalu di-sharekan di dalam sebuah rakaman yang dalam bukan satu rakaman saja kan, beratus-ratus rakaman, kemudian telah dibukukan menjadi tafsir Sya'rawi. Tapi sebenarnya Syekh Sya'rawi mengatakan ini bukan tafsir sebenarnya, tapi ini khawatir saja. So jangan keliru, ada satu lagi buku khawatir, namanya Khawatir Syekh Amru Khalid. Itu buku lain, itu buku lain. Itu buku saja kecil saja. Itu adalah khawatir surah-surah dalam Al-Quran. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini kan, alaika anzalna alaikal kitaba linnas. Kita tengok sini kan, dalam harfu jar di sini ada alaika, ke atas kamu, dan kemudian ada disebut bentuk linnasi, untuk manusia. Kadang-kadang dia guna li ni untuk, ala tu ke atas. Jadi dalam bahasa Arab, bila ala ni artinya apalah, iaitu ada liability atas orang tu, iaitu ada bebanan ke atas kamu. Jadi di sini alaika, Allah Taala kata turunkan ke atas kamu, iaitu ada bebanan ke atas kamu wahai Rasul. Bebanan apa? Iaitu bebanan untuk menyampaikan dakwah ini kepada manusia. Kemudian Allah Taala sebut linnas. Kalau kita terjemahan biasa, untuk manusia lah, tetapi ahli tafsir mengatakan di sini linnas kenapa? Kerana Islam ini ataupun Quran ini membawa kebaikan. Kerana li dalam bahasa Arab lah untuk dia apabila digunakan untuk sesuatu yang membawa kebaikan kepada orang tu, jadi diguna li. Kalau dikatakan kalau orang tu berhutang ke alaika li, katakan alaika li, kamu berhutang pada saya, maksudnya kan RM10 RM10. Jadi macam tu kan. Jadi bila disebut sini alaikal kitab linnas, ke atas kamu wahai Muhammad, iaitu bebanan, iaitu tanggungjawab ke atas kamu. Kamu ada kerja yang kamu kena buat, kitab ini, dan kemudian ia adalah memberi manfaat untuk manusia. Linnas, untuk manfaat kepada manusia, bil haqqi, dengan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Seterusnya, famanihtada fali nafsih. Tengok Allah Subhanahu Taala guna lagi kan, famanihtada, siapa yang mendapat petunjuk, famanihtada, mengambil petunjuk, siapa yang, maka fali nafsihi, li, tengok li situ, fali nafsi, untuknya. Jadi untuknya faedahnya untuknya, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ikut Islam, untuk dia, bukannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang sesat, siapa yang tak nak ikut Islam, siapa yang tak nak ikut agama, siapa yang tak nak ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kata 'alaiha, ke atasnya. Maknanya tanggungjawab itu akan terkena ke atasnya, bebanan itu akan terkena ke atasnya, dosa akan terkena ke atasnya, dan azab Allah Taala akan kena ke atasnya. Wama anta alaihim biwakil. Anta wama anta, tidak adalah kamu wahai Muhammad. Anta tu kamu, kamu tidak adalah, wama anta alaihim, ke atas mereka, biwakil. Apa maksud wakil? Wakil di sini dalam ialah kalau ikut asalnya ialah makna wakil itu, wakil lah kan, saya mewakilkan kepada awak dalam bahasa Melayu kan. Tapi wakil di sini ialah seseorang yang boleh memaksa kepada orang lain. Jadi bila disebut sini wahai Muhammad, engkau ni bukan wakil ke atas mereka, artinya Nabi SAW tak boleh paksa mereka. Wama anta alaihim bijabbar, dalam ayat yang lain kan, kamu ni tak boleh paksa mereka, tak boleh menguasai, tak boleh nak ikut Islam ataupun tak nak ikut Islam. Kamu hanya boleh berdakwah. Jadi kita jugalah begitu pada hari ini kan, kita hanya mampu untuk berdakwah kepada manusia. Kalau mereka tak nak ikut, apa kita boleh buat kan? Kita hanya
tanggungjawab kita ialah menunjukkan kepada manusia ni kan dengan sejelas-jelasnya, inilah Islam, inilah bukan Islam, ini salah, ini betul. Kalau manusia tak nak ikut, kita lepas. Walaupun kita mempunyai kekuasaan, walaupun kita ni mempunyai, kata kita ni menjadi ketua, kita menjadi sebuah negara, kita menjadi khalifah, kita menjadi apa sekalipun, kita tak boleh nak paksa orang. Kita hanya boleh menunjukkan. Sebab itulah kan kekuasaan dalam Islam ni bukan kekuasaan tu bertujuan untuk memaksa manusia supaya mengikut Islam, untuk memaksa mereka ni supaya mereka ni menjadi Islam. Tapi kekuasaan adalah gunanya adalah untuk kita ni berkuasa untuk menunjukkan kepada manusia. Berkuasa untuk menunjuk, bukan berkuasa untuk memaksa mereka mengikut Islam. Tunjukkan kepada mereka mana yang benar, mana yang salah. Selepas daripada dah tunjuk, mereka tak nak beriman, nak macam mana kan, kita tak boleh paksa mereka. Wa ma anta alaihim biwakil. Kemudian seterusnya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manabiha. Sekarang dalam ayat 42 ni, Allah Subhanahu wa taala seterusnya menceritakan tentang hakikat kita manusia. Kita manusia ni dah dibuat kajian oleh manusia sendiri terhadap diri manusia sejak daripada dulu lagi, beratus tahun, beribu tahun. Manusia ni kan selongkar sana selongkar sini buat kajian-kajian ni, tapi manusia ni kan tak dapat mengetahui tentang hakikat manusia. Jadi hakikat manusia sendiri, tengoklah kita sekarang kan, Masya Allah kan, Covid menyerang kita tak boleh nak selesaikan. Macam mana nak cari vaksin ni? Dah try vaksin sini, timbul penyakit baru. Try vaksin ni pula, tiba-tiba bila test pada manusia, 2 hari lepas kan, kita tengok kan, ada pula kan vaksin yang ditest tu, tengok-tengok ada menyebabkan penyakit lain, benda-benda lain yang berlaku yang menyebabkan vaksin tu tak sesuai untuk digunakan lagi. Maka kena test lagi, Jadi manusia ni kan very complex, sangat complicated. Jadi bagaimana nak selesaikan ni? Sebab itulah kan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, bila Allah Taala menciptakan manusia, menciptakan kita, menciptakan langit, menciptakan bumi, kita banyak tak tahu tentang diri kita. Kita tidak tahu tentang bagaimana penciptaan ini. Jadi sebab itu Allah Taala sebutkan dalam surah Al-Kahfi sebagai contoh kan, ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Aku tak perlihatkan kepada mereka ni penciptaan langit, penciptaan bumi. Kita kan dalam sains lah, kita kata sebagai contohnya kan, kalau kita ni bukan orang sains, bukan orang yang ataupun tahu sikit-sikit tentang sains, tiba-tiba ada seorang pakar lah, katakan pakar nuklear, pakar apa kan, menceritakan tentang benda yang sangat kompleks ni, bagaimana dia buat benda tu, kita jadi pening kadang-kadang, kita jadi dengar pun tak faham. Sebab apa kan, istilahnya dengan apa ni kan, complicatednya kan, di explanation, akhirnya kita pun boring. Apalah di situ ni, Allah aku tak faham. Sebab apa? Dia menceritakan satu benda yang mana bidang dia kan, bidang dia buat kajian pasal benda tu, dia tahu benda complicated, kita tak tahu contohnya kan, maka kita akan boring. Begitulah kita dalam penciptaan langit dan bumi ni, dan juga penciptaan diri kita, Allah Ta'ala tak tunjukkan pada kita. Sebab itulah dia sangat kompleks kan. Antara benda yang kompleks yang Allah Ta'ala sebutkan kat sini adalah tentang hidup dan juga mati. Tentang hidup dan juga mati. Jadi Allah Ta'ala telah menciptakan allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum. Allah Ta'ala menciptakan hidup dan mati. Jadi hidup kita ni di mana? Sebelum daripada tu Allah Ta'ala sebutkan allazi khalaqal mauta, sebelum daripada tu kamu ni mati. Dia menciptakan kamu ni mati kemudian hidup. Jadi dia sebutkan mati dulu kemudian hidup dalam soal mulk. Jadi Allah SWT sebut sini, di antara perkara yang manusia ni tak faham sampai sekarang, apakah hakikatnya? Hakikat apa? Iaitu hakikat hidup dan mati dan juga tidur. Jadi Allah Ta'ala sebut sini Allahu yatawaffal anfus. Allah Ta'ala lah yang mematikan anfus. Apa yatawaffa anfus ni? Anfus ni ialah apa? Anfus ni dalam bahasa Arab, an-nafsu ni ialah ertinya ialah campuran di antara jasad dan juga ruh. Jadi manusia ni ada jasad, ada ruh. Bila bertemu dua tu nama dia an-nafsu. Bila berpisah dia tak ada lagi kan, dia dah mati panggil kan, tak adalah. Jadi apabila bertemu kedua tu tapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menarik sebahagian daripada ruh tu. Ruh dia bersama dengan jasad menjadi nafsu. Tetapi kadang-kadang Allah Ta'ala tu dia tarik apa? Perasaan, tarik pemikiran, tarik kuasa untuk membezakan, iaitu dinamakan sebagai tidur. Kita panggil seperti tidur. Jadi tidur tu adalah mati sebenarnya, tapi mati anak mati. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil, ada mati ni ada dua, satu dipanggil mati sughra, mati kubra. Gitu kan. Mati besar dengan mati kecil. Jadi okey. Jadi Allah Ta'ala kata Allah yatawaffal anfus, dialah yang mematikan jiwa-jiwa hina mautiha, ketika dia mati.
Jadi erti sini kan, malaikat tu hanya kerjanya mengambil nyawa. Malaikat tu bukan mematikan, yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala sebutkan wallati lam tamut fi manamiha. Minta maaf lah, ada bunyi pula, ada bising kat belakang. Okey. Kereta. Okey. Kemudian Allah ketika dia mati, kemudian wallati lam tamut fi manamiha. Allah Taala sebutkan dan dia tidak mati ketika tidurnya. Maknanya ketika tidurnya Allah Taala tak pisahkan, tak ambil nyawa, tak pisahkan di antara nyawa tu. Cuma dia ambil sebahagian kecil daripada apa yang ada pada ruh tu. Kemudian fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Jadi ada dua jenis. Ada orang mati dalam tidur tu. Bila dia tidur, terus Allah Taala cabut nyawa dia. Dan kemudian tapi ada orang yang yursil. Yursil ni makna lepaskan. Lepaskan apa? Lepaskan al-ukhra ila ajalin musamma. Ada jiwa-jiwa yang mana Allah Taala lepaskan kembali, iaitu Allah Taala masukkan kembali perasaan kesedaran tadi tu kan, at-tamyiz kan, kuasa dia boleh jadi sebab tu boleh sedar, dia kembali semula tu, iaitu apa? Kesedaran kita kembali, perasaan kita kembali kan. Tetapi ada satu kepelikan lagi, iaitu bila kita tidur ni Allah Taala beri satu kekuatan lain, iaitu apa? Kita dapat melihat sesuatu. Melihat apa? Dan dipanggil sebagai mimpi. Melihat di dalam mimpi. Jadi melihat dalam mimpi tu bukan lihat dengan mata dah, mata tertutup, tapi kita melihat dengan akal. Pada masa tu ada sedikit daripada akal yang masih hidup yang boleh ingat. Jadi kita ingat, oh semalam kita mimpi ni, semalam kita mimpi ni dan sebagainya lah kan. Jadi itu ada dua keadaan. Allah Ta'ala ceritakan benda ni semua ni ialah apa kan, untuk apa ni, nak beritahu kita. Kita tengok manusia ni dalam kubur, kata-kata kita tengok dia diam je, tak bergerak je, tak ada apalah kot dia kan. Mana ada kena seksa, kena apa kan, kena tanya apa. Bila kita mati kita tahu kan betapa kalau kadang-kadang kita bermimpi yang menakutkan sehingga kita punya nak takut. Kita takut sehingga kita bangun dengan termegah-megah. Takut kan, padahal kita mimpi je. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan, jadikan sedikit mimpi, sedikitkan tidur tu kita untuk menunjukkan apa? Nanti kamu di akhirat, nanti kamu boleh diseksa, kamu boleh diazab. Walaupun pada penglihatan luar orang tengok apa? Orang tengok tak ada apa pun. Orang tengok badan dia okey pun, bergerak tak bergerak pun. Orang tengok kita ni dibekukan macam Firaun kan. Ada tu Firaun kan. Dia punya apa ni, body tu kan dalam museum. Tapi nampak tak ada apa-apa pun, tak ada pun, tak kena azab pun. Itulah Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita kan, bahawa kita ni ada dua, iaitu badan dan juga ruh. Nanti Allah Ta'ala akan kembalikan semua kita. Itu panjang cerita dia dalam bab akidah. InsyaAllah sila belajarlah kan tentang akidah ni, insyaAllah. Moga-moga kita dapat faham dan lebih berjalan. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Semua ni Allah Ta'ala buat ni supaya apa? Supaya menjadi pengajaran, supaya menjadi peringatan, supaya menjadi ayat, menjadi tanda, supaya kita ni berfikir. Tidur bangun tu kan bukan hanya sekadar tidur bangun, tapi Allah Ta'ala nak minta kita supaya berfikir. Kemudian amitakhuzu min dunillahi syafa'a. Ada ke pula kata-kata orang kafir ni, orang-orang musyrik ni, orang-orang yang tidak beriman ini, mereka ni ami kat sini, sini kalau ikutnya pertanyaan kan, tetapi ahli tafsir kata maksud sini lah sini maknanya bahkan. Nak ceritanya bahawa apa yang terjadi ialah apa? Mereka ini mengambil selain daripada Allah sebagai syafaat. Syafaat ni apa? Syafaat ni ialah daripada perkataan asy-syafa'u. Kita ada kan perkataan asy-syafa'u ni artinya ialah number yang genap. Ada satu lagi lawan dia ialah apa? Al-witru. Witir ni makna nama yang ganjil. Jadi ada nama ganjil, ada nama genap. Kalau satu tu itu al-witru. Kalau asy-syafa'u dua. Kalau jadi kenapa dalam bahasa Arab digunakan perkataan ni, iaitu kan kalau satu asy-syafa'u ialah dua. Kalau tiga asy-syafa'u dia ialah empat. Artinya apa? Iaitu memerlukan kepada yang lain. Jadi asy-syafa'u ni apa? Asy-syafa'atu tu ialah artinya apa? Iaitu apabila kita memerlukan kepada orang lain untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kita panggil dia dalam bahasa asy-syafa'ah katakan. Jadi pada hari akhirat nanti semua orang nak syafa'ah. Semua orang nak syafaat, iaitu apa kan? Nak cari kan, cari Muhammad, cari Adam, cari manusia mencari nabi-nabi ni semua kan. Untuk apa? Untuk mendapat syafaat. Supaya apa? Sebab tak boleh nak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kan. Tak mampu dah kan. Jadi mintalah, tolonglah. Jadi itu nama dia syafaat dalam bahasa Arab. Jadi syafaat ni digunakan dalam bahasa Islam, asy-syafa'ah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan,
Orang-orang kafir ni pada hari akhirat ni kan, mereka apa kan, bila terkejut jadi bangun saja di hari akhirat ni, mereka akan cari apa? Mana berhala yang kita sembah dulu, mana apa yang kita ikut dulu, mana ketua-ketua kita, mana macam-macam sekali lah benda-benda yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan harapan apa? Perkara-perkara ni semua ni akan dapat menjadi syafaat kepada mereka. Jadi Allah Taala sebutkan amittakhadhu min dunillahi syafaat, tapi di dunia ni mereka ambil benda tu kan. Jadi mereka carilah jadikan sebagai syafaat. Kul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Tengok apa yang mereka sembah di dunia pada hari ini. Adakah benda-benda tu semua tu memiliki sesuatu ataupun tak memiliki sesuatu? Allah Ta'ala katakan tak memiliki sesuatu, tidak berakal. Bahkan kan sebagaimana cerita Nabi Ibrahim alaihissalam kan, Nabi Ibrahim letakkan apa? Kapak tu di atas berhala yang besar. Bila orang datang ramai-ramai tanya kan, Ibrahim, kau yang pukul ni. Kenapa tanya aku? Nabi Ibrahim kata, tanyalah berhala besar tu, tanya aku pula kan. Mereka kata, berhala tu manalah boleh bercakap. Habis tu kalau tak boleh bercakap, kenapa kau sembah dia? Jadi nak menunjukkan apa kan, berhala yang teruk macam tu mereka sembah. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, tengok kan, kul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun, tak berakal, tak ni, tapi kamu sembah dia. Kul lillahi syafa'atu jami'a, katakan hanya Allah Ta'ala saja yang memiliki syafaat tu kan. Nabi Muhammad SAW memiliki syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi ni dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak boleh. Jadi artinya asy-syafa'atu lillah. Kul lillahi syafa'atu jami'ah, semua syafaat untuk lahu mulkus samawati wal ard, dialah memiliki kerajaan langit dan juga bumi. Summa ilaihi turja'un, dan nanti kamu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat 45, wa iza zukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Allah Ta'ala cerita keadaan manusia yang tidak beriman. Mereka ni apabila disebutkan Allah wahdahu maknanya ulama tafsir kata iaitu tidak bercampur, tidak sebut dengan berhala-berhala yang lain. Kalau sebut dengan yang lain, berhala Allah, Lata, Uzza, okey, mereka suka. Tapi bila sebut saja Allah sahaja wahdahu, tak campur dengan yang lain, maknanya nak mengesakan Allah Ta'ala saja, mereka tak terima. Bahkan apa? Bukan mereka tak terima, Isma'azzat ni daripada apa ni? Daripada perkataan inilah Isma'azzat. Isma'azzat maknanya dia ni nafarat dalam bahasa Arabnya. Nafarat Asy-Syamzu dia kata an-nafru ni artinya seorang yang lari daripada sesuatu benda yang dia tidak sukai. Misalnya katakan kita ni tak suka benda ni, tak suka durian kata. Tiba-tiba orang bawa durian, lari kita. Itu Isma'azzat. Jadi Isma'azzat ni ialah perasaan dalam hati. Lalu dizahirkan dengan muka, dizahirkan dengan tangan, dizahir dengan kaki, dizahir dengan badan kan. Muka macam tu tak suka, itu tanda tak suka kan. Tapi tak suka tu di mana? Dalam hati. Jadi sebab tu Allah Ta'ala sebutkan sini kan, Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang yang tak beriman dengan akhirat ni kan, bila sebut saja Allah tak suka dia. Memang kan, kalau kita pun pada hari ni kan, kita akan tengok ada manusia-manusia tak suka sebut nama Allah Ta'ala kan. Bila kita sebut nama Allah, lah nak bercakap dah ustazah dah, macam-macam sekali kan bila kita sebut nama Allah kan. Jadi ada manusia tak suka, tapi bila sebut yang lain, gembira mereka. Allah Ta'ala sebut situ kan, kan, wa iza zukiral ladzina min dunihi izahum yastabshirun. Yastabshirun artinya gembira. Kalau disebut selain daripada Allah kan. Kalau sebut dunia, gembira. Disebut harta, gembira. Disebut duit, gembira. Disebut ringgit, gembira. Disebut istana, gembira. Disebut rumah besar, gembira. Disebut ni, gembira. Disebut mahligai, gembira. Disebut apa lagi? Disebut ladang-ladang, gembira. Disebut contoh kan. Jadi manusia bila sebut tentang harta, bila bincang pasal apa jawatan, bila pasal benda-benda lain lah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka gembira. Jadi Allah Ta'ala bila sebut nama Allah, mereka ni kecewa, tak nak. Isma'azzat. Jadi itulah sifat kan. Kita tak katakan bahawa kalau ada orang benci tu maknanya dia jadi tak beriman, tidak. Tapi ini adalah di antara sifat-sifat sifat-sifat orang yang tidak beriman, iaitu mereka kurang suka apabila disebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qulillah,
Qulillahumma fatiras samawati wal ard. Wahai Muhammad, katakan, Allah lah fatiras samawat. Dialah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, wal ard, alimal ghaib, dia tahu apa yang ghaib, wasyahadah, dan apa yang tak nampak. Anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Dan kamu dan apa ni anta tahkumu baina ibadika fima kanu. Jadi kita katakan bahawa kamulah ya Allah yang menghukumkan di antara manusia ni. Hanya Allah Ta'ala saja yang layak, Allah Ta'ala sajalah yang akan menghukum nanti kalaulah mereka ni tak beriman atas dunia dan sebagainya kan. Kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala minta kepada Nabi Muhammad, jangan hirau. Ini juga adalah dipanggil sebagai tasliyah. Tasliyah iaitu hiburan kepada Nabi. Jadi banyak sangat kita tengok dalam Quran ni tentang hiburan-hiburan yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana Nabi kepenatan di dalam dakwahnya. Maknanya Nabi itu menghadapi macam-macam cubaan. Jadi perlunya sokongan, perlunya support, perlunya tasliyah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah sebenarnya sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya kita juga adalah sama seperti baginda. Dari segi apa? Dari segi kita mengikut baginda, dari segi dakwahnya, dari segi kerja untuk Islamnya, dari segi berpenat lelah untuk Islamnya dan sebagainya. Bukan berpenat lelah hanya semata buat kerja lain. Tak salah, tetapi janganlah semata-mata kerja lain saja yang penat lelah kan. Ini penat lelah, ini penat lelah. Tapi bila untuk kerja untuk Islam, untuk meninggikan Islam, buat sesuatu untuk Islam, tak ada yang penat lelah kan. Hanya kadang-kadang kita ni mencari masa penat lelah untuk diberikan untuk bekerja Islam. Bukannya berpenat lelah kerana untuk bekerja untuk Islam. Kan terbalik tu kan. Tak sepatutnya kan. Jadi seterusnya Allah SWT sebut ayat yang terakhir pada hari ini, walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bih min su'il azabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Iaitu kata tentang orang kafir. Ada beberapa tempat lagi dalam Quran ceritakan benda yang sama, iaitu manusia ni dia akan mengorbankan, sacrifice apa yang ada pada dirinya untuk menyelamatkan dia daripada azab hari akhirat. Tetapi Allah Taala sekali-kali tak benarkan. Allah Taala tak membolehkan, tak boleh di hari akhirat ni. Jadi Allah Ta'ala sebut ni apa? Orang kafir ni, orang yang tak beriman ni, bila sampai ke akhirat, bila melihat azab tu, mereka takut pada azab, mereka nak korbankan semua sekali apa yang ada pada mereka. Bahkan Allah Ta'ala kata andainya kalaulah dia kata ada semua atas muka bumi ni mereka punya, dia punya, maka dia akan nak korbankan. Bayangkan manusia mana atas dunia ni yang mempunyai segala-gala apa yang atas dunia dia punya. Adalah kan 10 juta, 100 juta, 10 bilion, 100 bilion dan sebagainya kan. Manusia yang paling kaya dalam dunia, dia ada bilion-bilion, tapi dia tak menguasai seluruh dunia ni. Ada orang yang kata mempunyai kuasa yang hebat, tapi Firaun katakan dia mempunyai dunia ni. Tak, negeri Mesir saja, itu pun tak segala-galanya. Laut pun dia tak boleh kuasai. Akhirnya laut menenggelamkan dia, melemaskan dia. Jadi menunjukkan manusia ni kan lemah kan. Tapi kalaulah Allah Ta'ala kata manusia ni segala atas dunia dia punya, maka dia akan nak korbankan untuk apa? Bahkan kita tengok kan apa yang berlaku lah kan dalam hospital. Kita tengok simple je kan, dalam hospital kalau manusia tu sakit, dia akan sanggup belanja apa saja. Belanja apa saja apa, iaitu untuk apa, katakan ni tuan 10,000 tuan, ni harga kos nak apa ni, nak bedah, nak okey 100,000 tuan, okey no problem, 1 juta, dia akan pergi berobat untuk 1 juta. Sebab apa? Yang penting tu sembuh. Itu baru sembuh, bukan azab lagi. Sakit itu satu keazaban, azab yang kecil kan, nak banding dengan azab di akhirat. Jadi manusia ni sanggup. Jadi bayangkanlah. Jadi Allah Ta'ala kata kalaulah semua dunia ni dia punya, dia akan nak korbankan. Bahkan bukan tu saja, wa mislahu ma'ahu, itu kan Allah Ta'ala sebut wa mislahu ma'ahu tu memanglah tak berlaku, tapi artinya apa? Dunia ni sekali ganda lagi, dunia ni dia punya juga, dia nak korbankan juga walaupun sekali ganda lagi. Jadi nampak tak kan kehebatan keterukan azab tu yang di hari akhirat sehingga manusia menyebabkan. Jadi oleh kerana itulah, apa salahnya manusia pada hari ini ni nak berkorban sikit je kan. Kerana apa? Kerana untuk Islam kan. Kadang-kadang berkorban penatnya, berkorban hartanya, berkorban dirinya, masa rehatnya, masa cutinya kan. Sikit saja korban untuk Islam kadang-kadang tu kan. Masa malamnya, tapi tak berlaku benda tu kan.
nanti hari akhirat nanti jaga-jagakan. Kerana kadang-kadang kerana kecuaian kita di hari atas dunia ni menyebabkan di hari akhirat nanti kita akan diseksa, dan pada ketika itu barulah kita nak korbankan semua benda yang ada pada kita untuk menyelamatkan kita. Jadi Allah Ta'ala sebut yang terakhir, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Pada hari akhirat nanti nampak kan di depan mereka ni apa, iaitu satu benda yang mereka tak jangka. Allah Ta'ala sebutkan kan. Jadi sebab tu ada seorang ulama tu katakan, aku takut bila baca ayat ni, aku sangat takut dia. Sebab apa kan, bila mati nanti ada satu benda yang tak dijangka-jangka akan berlaku. Allah Ta'ala cerita pun kita tak nampak. Allah Ta'ala cerita sikit tentang neraka, tentang azab dan sebagainya, tapi kita tak nampak lah. Sebab apa kan, sebab dia tak berlaku lagi ataupun tak nampak besar dia tu macam mana. Jadi nanti di akhirat dia akan berlaku dan kita tak boleh lari lagi. Itu wabadalahu, Allah Ta'ala kata dia akan datang, kita nampak satu benda yang kita tak akan sangka dia akan berlaku. Wallahu a'lam bissawab. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memelihara kita daripada segala kesilapan kita. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada segala azab-azab yang kita tidak jangka ini. Wallahu a'lam. Sila saya bawakan kepada semua, insya-Allah jangan lupa untuk hantar link kepada semua sahabat, kepada dalam WhatsApp antum, dalam WhatsApp tuan-tuan, dalam Telegram tuan-tuan, dalam IG tuan-tuan kan, letakkan link untuk sesi kita ni kan setiap pagi insya-Allah